Kata siapa? Kata orang arif kepada muhakkik, ahli hakikat. Kita arif pun tidak, hakikat pun tidak. Kalau jadi ahli hakikat, alhamdulillah. Minta-minta dapat makrifat pada Allah. Baik, tak kala sudah tahqiq mereka itu. Sudah benar-benar yakin tahqiq mereka itu padanya daripada syuhud qayyumiyah, daripada memandang qayyum perkasa Allah Taala. Ini syuhud qayyumiyah ni apabila orang telah di dalam mata hatinya telah memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dalam hati dia ni. Orang dalam hati dia sudah melihat Allah dah. Dapat rezeki banyak ni Allah. Siapa nama Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu, Rabi'atul Adawiyah. Dia beritahu kepada orang khadam dia suruh bagi makanan. Suruh bagi makanan. Jadi bila bagi makanan, katakan bagi roti kalau silap. Bagi roti pada orang. Jadi bila bagi roti kepada orang, khadam dia ni kata, kalau beri roti kepada semua orang, makanan pada semua orang, dia nak makan dia. Nak makan dia. Tapi khadam dia ni sudah nak kata tidak amanah. Atau bukan, dia tak amanah sikit. Jadi dia tak bagi semua. Bila dia tak bagi semua, akhirnya dia simpan sedikit. Sebab apa? Dia bimbang, takut tuan dia ni apa ni tak ada makanan. Sebab tu suruh bagi habis. Bagi simpan sikit. Bila dia simpan sikit, akhirnya orang hantar makanan ke dia. Bila orang hantar makanan ke dia, dia bagi semua. Dia bagi semua. Dia bagi semua. Lepas bagi semua tu, rezeki tak ada, makanan tak ada. Khadam dia bagi semua ikut arahan dia. Jadi dia beribadah. Sampai satu masa orang hantar makanan ke dia. Bila hantar makanan ke dia melalui khadam dia. Jadi khadam dia ni simpan sikit. Kata doleh, orang ni bagi habis. Hari ni dia dah makan. Jadi simpan sedikit. Jadi bila simpan sedikit, mari saja kat dia. Rabi'atu pun kata kepada khadam dia. Dia kata, ambil makanan ini beri kepada tuan dia balik. Ambil makanan ini beri kepada tuan dia balik. Jadi khadam dia pun ambil makanan tu pada tuan dia. Jadi tuan dia rasa pelik. Dia kata, dahulu saya bagi tak pernah tolak. Kenapa tolak? Ini mungkin ada sebab-sebab tertentu. Lalulah khadam dia cerita, makanan yang kamu beri tu memang banyak tu. Tapi aku simpan sikit, aku beri ke dia. Sebab apa kamu simpan sikit? Sebab aku bimbang nanti kalau beri ke dia semua, nanti bagi ke orang, dia tak makan. Katanya sebab itulah, sebab kamu simpan sedikit itulah dia tidak mau terima. Jadi bagi balik semua sekali. Jangan simpan-simpan, baru beri balik kepada Rabi'atul Adawiyah. Jadi apabila saja sampai pada makanan tu, dia pun cerita, khadam tadi cerita yang sebenarnya. Lalu dah dia tanya, macam mana kamu boleh tahu? Boleh tahu? Katanya, aku yakin kepada Allah Ta'ala. Setiap kalau aku bagi banyak ni, akan dapat lipat kali ganda. Tapi hari ni bila bagi nampak sedikit saja. Ni sebab apa? Allah Ta'ala kalau bagi lebih daripada manusia bagi. Kalau orang yakin kepada Allah Ta'ala, dia akan dapat lebih daripada dia mencari daripada manusia. Tapi kalau manusia mencari, bergantung kepada manusia yang lain, dia tidak akan dapat banyak. Tidak akan dapat banyak. Makin kuat dia bergantung dengan Allah, semakin melimpah ruah rezeki dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dia kata, maka tahqiq mereka itu padanya pada syuhud qayyumiyah. Qayyumiyah ini dia memandang Allah Ta'ala melalui mata hati mereka. Dan juga ahatah daimumiyah, yakni mereka itu meliputi hati mereka itu, kehidupan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia panggil apa? Dia panggil bergabung dia dengan Allah. Macam mana bergabung dengan Allah? Maksud dia begini, ahatah ni meliputi, daimumiyah ni bersifat kekal Allah Ta'ala, meliputi bersifat kekal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalaulah kamu benar-benar yakin, benar-benar tahqiq kepada Allah,
dengan cara kamu telah dalam hati kamu telah melihat Allah, dan kamu telah bersekutu dalam hati kamu bahawa ini semua milik Allah Ta'ala, maka sesungguhnya jangan lagi kamu memandang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini kalau orang yang benar-benar hakikat dia sudah dalam dah, sedikit pun dia sudah tidak melihat makhluk, dia hanya melihat Allah Ta'ala. Kata Syekh Amran Wali, orang itu sudah bersekutu dia dengan Allah, pun masuk sekutu dia dengan Allah. Sebab tu di Aceh sana Amran Wali ni dituduh sesat, sebab ayat-ayat macam ni, sekutu dia dengan Allah. Bukan dia jadi Allah, Allah Ta'ala jadi dia, tak. Maknanya dia sudah hilang wujud dirinya. Sudah hilang wujud dirinya, hanya memandang pada Allah Ta'ala. Dengan arti kata segala gerak-gerinya hanya melihat kepada Allah. Segala gerak-gerinya hanya melihat pada Allah, dan dia tidak bergerak kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Syekh, ini siapa peringkat wali Allah. Wali Allah ni dia tidak bergerak apa-apa kecuali dapat alamat daripada Allah. Dan kata Syekh Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu bahawasanya kami tilik kepada Allah Ta'ala dengan mata iman. Kami memandang Allah dengan mata iman dan yakin, maka mengkayakan ia akan kami demikian itu daripada dalil dan burhan. Maka mengkayakan di sini bermakna maka tidak berhajat. Maka tidak berhajat ia akan kami tidak berhajat yang demikian itu daripada dalil dan juga burhan pun dalil. Maka kami tidak berhajat pada dalil apabila kami memandang Allah dengan mata iman dan yakin. Bila memandang Allah dengan betul-betul yakin dan betul-betul yakin, maka dia tidak lagi perlu dalil. Tidak lagi perlu dalil. Dan kami ambil dalil dengan dia atas segala makhluk. Adakah di dalam wujud yang lain daripada Allah? Maka cukuplah dengan makhluk yang ada di hadapan mata dia ini menunjukkan bahawa adanya Allah Ta'ala. Apabila mata hatinya telah melihat kepada Allah Ta'ala, maka dia pun bertanya adakah selain daripada Allah Ta'ala, adakah wujud yang lain daripada Allah Ta'ala? Apabila sudah melihat kepada Allah, maka tidak lagi mencari dalil lagi, cukup tengok makhluk, nampak Allah. Nampak Allah, maknanya melihat makhluk, memandang kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nampak sifat-sifat Allah. Maka tiada kami lihat akan dia, dan tiada lihat kepada yang wujud tadi kecuali lihat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu saya beritahu dulu kan, orang syariat dia tengok spekar lah. Maknanya kalau orang orang hakikat dia melihat sifat Allah. Dia sifat ilmu Allah, ni ilmu Allah. Tetapi orang-orang yang sampai kepada Allah, orang yang arif billah, dia telah melihat ini Allah. Jadi melihat ini Allah ni bukan bermakna dia sekutu. Bukan dia kata Allah Ta'ala ini serupa dengan makhluk, tidak. Hanya dia sudah memandang kepada Khalid yang menjadikan Allah Ta'ala. Apabila hati mereka sudah tidak ada hijab. Jadi kita lambat, kita kalau berlaku kebakaran, berlaku gini, kita fikir benda lain dulu, fikir benda lain. Akhir sekali takdir Allah. 2 hari baru takdir Allah. Bukan sekali, bukan sehari. Maknanya hari pertama tu duk mikir siapa bakar rumah aku, siapa buat macam ni, hari kedua ni susah hati lagi, cari fikir lagi, nak cari mana, nak duduk mana, habis dah tenang dah. Itulah takdir Allah. Maknanya jauh tebal hijab kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita dak dalam hati kita ni dak sekali lagi dengan Allah, ada lagi benda-benda yang berhijab. Tapi orang yang sekali dengan Allah, dia panggil ahafah daimumiyah ni, orang yang sekali dengan Allah kena kup Allah lalu. Ada lagi hijab tu kediam, mari kediam. Nampak Allah Ta'ala lalu dapat. Inilah yang perlu kita buang hijab yang ada di dalam hati kita. Maka dia kata kamu ambil dalil dengan dia atas segala makhluk, adakah dalam wujud yang lain daripada Allah Ta'ala, maka tiada kamu lihat akan dia. Dan jikalau ada, tak dapat tiada, maka kami lihat mereka itu seperti habaan. Habaan ni debu di dalam hawa, di dalam udara. Di dalam udara. Jikalau kamu cari mereka itu, tiada kamu dapat sesuatu.
Kalau kamu melihat Allah Ta'ala, kalau kamu betul-betul melihat Allah, maka yang ada di hadapan kamu ini seperti debu yang berterbangan. Kalau kamu tengok debu, hilang debu, dah usah hati kita. Maknanya kalau kamu betul-betul melihat Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, melihat kepada kuasa Allah Ta'ala, maka yang ada di hadapan kamu seperti debu yang berterbangan. Apa maknanya? Sudah tidak ada apa-apa. Sebab itulah kalau kita baca mendapat orang-orang soleh dahulu, orang curi rumah dia tolong curi. Imam Ahmad Ibn Hanbal orang curi rumah dia tolong curi kau, dia tolong ambil barang-barang bagi kau orang. Bila perempuan tanya, dia kata ni rumahku, kejut dia. Sebab dia balik rumah kan, dia balik rumah dia tengok tingkap terbuka, dia panjat ikut tingkap juga. Dia kata kalau aku masuk ikut pintu utama, pintu depan, tuan orang perempuan akan kata ini tuan rumah. Dia macam mana ni? Dia fikir-fikir kena panjat ikut tingkap. Dia panjat ikut tingkap. Bila panjat ikut tingkap, memang perempuan kata ni saya perempuan juga. Sebab tuan rumah dah panjat ikut tingkap. Kecuali pintu kunci je. Anak kunci hilang. Jadi akhir sekali dia mencuri rumah dia. Rabi'atul Adawiyah, orang masuk rumah dia cari-cari barang tak ada. Bila nak keluar, Rabi'atul kata ada lagi. Ada kat depan tu ada. Dia boleh kabur ke perempuan, ada lagi. Ada. Kenapa ceret tu saja ada. Jadi sebelum nak keluar tu ambil air semayang dulu. Kabur. Sebab dia sudah tidak ada benda dah. Benda tu ada. Yang ada adalah ada harta benda di hadapan mereka. Orang sahabat-sahabat Nabi kaya-kaya semua memang ada lah. Tetapi dalam hatinya tiada. Dalam hatinya tiada. Kita benda tu ada, tapi dalam hati lagi ada. Maknanya dalam hati tu ada. Orang-orang yang orang-orang tasawuf yang dia nak ajar kita ini, yang kita belajar ini, dia nak benda tu memang ada dengan kita, tetapi dalam hati tu tiada. Dalam hati itu tiada. Maknanya yang ada adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kamu memandang dalam hati itu apa yang ada di hadapan kamu itu tiada, maka yang dia ada di hadapan mata kamu itu seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan maknanya. Baik, kita tengok. Maka jikalau kamu cari mereka itu, tiada kamu dapat sesuatu. Maknanya dan sebenarnya telah didinding kebanyakan manusia itu. Manusia itu terdinding dengan Allah Ta'ala, kebanyakan itu daripada hak Allah, dengan Allah Ta'ala, dengan syahwat, dengan nafsu. Mereka itu yang bangsa duniawiyah, yang bangsa dunia. Manusia itu terdinding dengan Allah, tidak melihat kepada Allah, tidak merasa takwa kepada Allah Ta'ala. Didinding dengan sebab apa? Didinding dengan sebab syahwat dan sebab nafsu yang ada dalam hati.